Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Tengku dalam video pengajaran dan juga panduan menjawab buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 93 dan buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 19 dan 20. Aktivitinya membina ayat penyata. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat sesuatu pernyataan. Contoh ayatnya ialah Aina sedang membaca buku cerita. Contoh yang kedua, Ayah membasuh kereta bersama abang. Baiklah murid-murid, ayat penyata ini juga adalah ayat mudah yang kebiasaannya ada tanda noktah di belakang. Sebagaimana yang cikgu tunjukkan contoh di dalam bulatan. Maksudnya, untuk membina ayat penyata bagi tahun 1, kamu perlulah membina ayat yang mudah berdasarkan gambar ataupun penyataan yang diberikan dan ada tanda noktah sahaja di belakangnya. Sebagai info tambahan kepada kamu, jika ayat tanya, belakangnya ialah tanda soal. Sebagaimana cikgu tunjukkan contoh. Jika ayat seruan, belakangnya tanda seru. Sebagaimana cikgu tunjukkan contoh. Jadi untuk hari ini ayat penyata, membina ayat penyata. Ayat penyata ini biasanya untuk tahun 1 ayat yang mudah dan belakangnya ada tanda noktah sahaja. Baiklah murid-murid, jom kita baca buku teks muka surat 93. Ini ialah paparan buku teks kamu muka surat 93. Tajuknya ialah bersopan santun. Aktivitinya ialah membina ayat penyata yang betul berdasarkan gambar. Kamu perlu membina ayat penyata berdasarkan peta bulatan amalan yang sopan ini. Berdasarkan juga kepada perkataan ataupun penyataan yang diberikan. Sebagaimana yang pertama, duduk bersila. Yang kedua, menutup hidung dan mulut. Yang ketiga, menutup mulut. Yang keempat, berdasarkan kepada papan tanda sila beratur. Dan yang terakhir, berdasarkan kepada penyataan berjabat tangan. Baiklah kita lihat contoh ayat penyata yang diberi untuk yang pertama. Diberikan penyataannya ialah duduk bersila. Contoh ayat sebagai panduan kepada kamu ialah jagu duduk bersila dengan sopannya. Bagi gambar yang kedua, penyataan yang diberikan menutup hidung dan mulut. Contoh ayat penyata yang diberikan kepada kamu di dalam buku teks ini ialah Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Seterusnya, gambar yang ketiga. Penyataan diberikan menutup mulut. Contoh ayat penyata yang telah diberikan kepada kamu sebagai panduan ialah Amin menutup mulut semasa menguap. Baiklah murid-murid, kamu perlu membina ayat penyata sendiri berdasarkan kepada gambar dan juga penyataan untuk gambar nombor 4 dan gambar nombor 5. Kamu perlu membina sendiri. Cuba fikirkan apakah ayat yang sesuai yang boleh dibina berdasarkan gambar yang diberi dan juga penyataan ataupun papan tanda sila beratur tersebut. Baiklah murid-murid, panduan jawapan untuk kamu bagi gambar ini ialah murid-murid itu sedang beratur ketika membeli makanan. Dan gambar yang terakhir, penyataannya berjabat tangan. Panduan jawapannya ialah Rizal dan Jagu saling berjabat tangan antara satu sama lain. Baiklah murid-murid, jom kita jawab buku aktiviti jilid 2 muka surat 19 dan 20. Ini ialah paparan buku aktiviti jilid 2 kamu muka surat 19. Arahannya ialah susun perkataan untuk membina ayat penyata. Kamu perlu meletakkan nombor terlebih dahulu di atas setiap patah perkataan kotak-kotak yang diberikan. Tuliskan nombor-nombor yang mana nombor 1 dan seterusnya untuk mengelakkan kamu tertinggal perkataan, untuk membolehkan kamu mengulang-ulang apakah perkataan yang sesuai untuk disusun pertama, yang kedua dan seterusnya bagi membina ayat yang betul. Letakkan nombor, yang kedua susun perkataan tersebut dan yang ketiga salin di tempat kosong yang diberikan. Baiklah kita lihat contoh yang pertama. Nombor-nombor telah diletakkan di bahagian atas dan kita pun tulislah di tempat kosong Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Contoh yang kedua, tuliskan nombor dahulu di bahagian atas. Apakah yang sesuai berada di hadapan, apakah yang sesuai berada di belakang dan seterusnya. Dan apabila kita dah puas hati, kita tulislah ayatnya. Para pelanggan menunggu giliran. Seterusnya, gambar nombor 3. Susun dahulu. Kemudian apabila dah puas hati,
Kita pun tulis di tempat kosong, Nizam tidak berbuat bising. Seterusnya, gambar yang keempat. Buku, ada perkataan di, ada perkataan membaca, ada perkataan dia dan ada perkataan kerusi. Kita susun dahulu perkataan tersebut dengan meletakkan nombor dan apabila kita berpuas hati, kita pun tulislah di tempat kosong. Dia membaca buku di kerusi. Dan gambar yang terakhir, kita susunlah nombor. Kita pun tulis di tempat kosong, ayah Nizam membayar bil di kaunter. Baiklah murid-murid, seterusnya ini ialah buku aktiviti kamu muka surat 20. Arahannya ialah tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Gambar-gambar diberikan kepada kamu di sebelah kiri dan ada 3 gambar di atas telah diberikan panduan ayat awal kepada kamu untuk kamu sambung ayat tersebut. Dan 2 lagi di bawah tanpa ada apa-apa panduan, kamu perlu membina ayat sendiri berdasarkan gambar. Gambar ayat yang perlu dibina ialah ayat penyata. Baiklah, kita lihat yang pertama. Gambar yang diberi, gambar seorang guru masuk ke dalam kelas. Maka ayat yang boleh dibina di sini ialah murid-murid berdiri semasa guru masuk ke dalam kelas. Gambar yang kedua, murid-murid beratur. Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Seterusnya, ada perkataan kita semula di dalam gambar. Maka kita perlu gunakan setiap perkataan yang ada di dalam gambar, kita perlu gunakan untuk membina ayat penyata. Maka panduan jawapan untuk kamu, Nizam membuang sampah ke dalam tong kitar semula. Seterusnya, gambar yang keempat, jika kita lihat, hanya ada gambar murid sedang menyapu sampah tanpa ada apa-apa perkataan, tanpa ada apa-apa panduan. Maka ayat yang boleh kita bina di sini berdasarkan kepada gambar ini ialah Jagu menyapu sampah di taman permainan, kerana gambarnya adalah di taman permainan. Seterusnya, gambar yang terakhir, ada perkataan bantuan masa banjir di situ. Maka kita perlu gunakan perkataan tersebut untuk membina ayat. Ayat yang boleh dibina di sini ialah Jagu mengisi tabung bantuan masa banjir itu. Kemudian tanda noktah. Untuk ayat penyata, akhirnya ialah dengan tanda noktah. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Jika ada sebarang persoalan, boleh ditinggalkan di bahagian komen. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.